hati yang memiliki cahaya yang terang, seterusnya marak menyala dengan cita-cita yang benar. Itu kata Al-Imam Al-Buhturi. Lanjutan daripada itu, tuan-tuan sekalian, suatu ketika Abdullah bin Al-Mubarak ini ulama hebat. Beliau di antara ulama yang telah menegur Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sibuk dengan buat ibadah. Fudail bin Iyad adalah tokoh sufi, adalah ahli yang kuat beribadah, yang digelar sebagai Abidul Haramain, ahli ibadat di dua tanah haram. Tak boleh lawan, tuan-tuan sekalian. Fudail bin Iyad hebat. Ibadat dia jauh meninggalkan orang-orang sezaman dengannya. Beribadah di tanah haram Makkah, beribadah di tanah haram Madinah. Tapi Fudail bin Iyad ditegur oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak pernah hantar satu bentuk syair. Antaranya disebut, Ya Abidal Haramain, Lau absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai ahli ibadah di dua tanah haram, kalau kamu tengok kami, nescaya kamu akan tahu kamu sedang bermain dengan ibadah kamu. Tuan-tuan sekalian, teguran ini ikhlas kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah orang yang ikhlas. Dia beribadah kerana Allah dengan sebenar-benar. Oleh kerana dia orang faham, orang yang dekat dengan Allah, tatkala menerima teguran tersebut, bercucuran air mata Fudail bin Iyad ketika mana mendengar nasihat daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak, tuan-tuan sekalian, suatu hari menyampaikan satu khutbah. Khutbahnya antara petikan, saya ambil ringkas. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, Rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tetapi diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan pada martabat yang sangat hebat dengan sebab peranan yang dimainkan oleh niat. Berapa banyak amalan yang hebat, amalan yang disebut-sebut oleh kebanyakan manusia, yang akhirnya diperkecilkan oleh Allah, dipandang hina oleh Allah, dipersia-siakan oleh Allah dengan sebab peranan niat yang dimiliki oleh seseorang. Kita ambil contoh, tuan-tuan sekalian, untuk membuktikan perkara ini. Ada orang, tuan-tuan sekalian, dia tidak terkenal pada mata manusia. Kerjanya adalah lillahi ta'ala. Datang ke masjid, awal ke masjid, meninjau keadaan masjid, melihat takut-takut ada najis dalam masjid, kapet masjid, lantai masjid. Dialah yang telah menyapunya terlebih dahulu. Dialah yang telah menyiapkan peralatan untuk orang lain menunaikan ibadah solat. Dia tidak melakukan perkara yang dianggap sebagai perkara yang masyhur. Orang tidak membilang apa yang dilakukan olehnya. Masuk pergi ke tandas, melihat ada orang lain meninggalkan bekasan najis, dialah yang membersihkan, dialah yang menyucikan. Kalaulah orang bertanya pada waktu tersebut, kenapa dilakukan perkara itu, dia akan menjawab, Islam agama kebersihan, Islam agama yang bersih. Oleh kerana itu tidak wajar rumah-rumah ibadat umat Islam dibiarkan kotor dan tidak dipelihara. Maka tujuannya nak bawa imej agama yang bagus, menyahut seruan daripada Nabi, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Bila dia lakukan perkara ini, tuan-tuan sekalian, tidak ada orang yang menyebut dia, tidak ada orang memandang mulia kepadanya, tidak ada orang yang menyanjung tinggi kepada dirinya. Tapi ingat, walaupun amalan itu kecil, tu'azzimuhu niyah, Allah Subhanahu wa taala agungkan. Allah Subhanahu wa taala pandang tinggi apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Berbeza, tuan-tuan sekalian, amalan yang dianggap hebat. Contoh, tuan-tuan sekalian, kalaulah dikatakan amalan hebat tu mengajar, berkuliah. Betul, berkuliah ini orang tanpa poster, orang letak namanya disebut, yang akan menyampaikan kuliah sama ada zuhur ataupun maghrib, namanya disebut, gambarnya ditampar. Ia seperti menggambarkan ia adalah perkara hebat, berdakwah. Tapi tuan-tuan sekalian, silap caranya, silap cara niatnya. Pada waktu tersebut, tusaghiruhun niyah, Allah Ta'ala akan persia-siakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan perkecilkan,
Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima apa yang dilakukan kerana peranan niat yang dimiliki oleh seseorang. Tuan-tuan sekalian, sebab itu apa yang kita buat ini kita nak letak dalam ibadah. Tuan-tuan bekerja, letakkanlah pada asas ibadah. Oleh kerana itu, apa pun jawatan kita atas asas ibadah, kita meletakkan kecil kerja kita, Allah pandang. Besar kerja kita, Allah pandang. Disebut oleh manusia yang lain, Allah pandang. Kerana kita mengikuti asas yang betul seperti mana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Faedahnya, apa faedah belajar ilmu tasawuf? Ialah menyampaikan kepada pengosongan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala dan menghiasinya dengan hanya memandang kepada Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Faedah kita belajar ilmu tasawuf, pertama sekali dipanggil kaedah at-takhalli. At-takhalli ini kita nak kosongkan. Sebab kita nak masukkan sesuatu, kita kena kosongkan terlebih dahulu. Kosongkan dengan kesombongan, kita kosongkan dengan kedengkian, kita kosongkan dengan sifat-sifat yang buruk. Kemudian datanglah at-tahalli untuk kita hiasi balik dengan perkara-perkara yang hanya memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan ilmu tasawuf ni macam ni tuan-tuan sekalian. Pertama sekali dia nak mengikis benda buruk daripada diri kita. Bukan kita membicarakan orang lain. Ilmu tasawuf bukan menuding kepada orang lain. Kalaulah saya membaca kitab ini, ia bukan menuding kepada tuan-tuan sekalian, tapi dia menuding kepada diri saya sendiri. Bagi kita yang mendengar, bukan kita memandang kepada rakan sekeliling, tetapi kita dengar untuk melihat kepada diri kita sendiri. Inilah prinsip ilmu tasawuf. Sebab itu berlaku suatu ketika Hanzalah duduk dalam majlis Nabi SAW. Pada waktu tersebut Hanzalah dia menangis mendengar tazkirah daripada Nabi SAW. Bila balik ke rumah, Hanzalah seperti terlupa ancaman neraka berkenaan dengan dahsyatnya hari akhirat. Lalu Hanzalah pada waktu tersebut sanggup bergelak ketawa dengan anak isteri. Hanzalah tersedar, dia kata tak boleh aku duduk dengan Nabi, aku boleh untuk menangis, insaf, aku bertaubat, tapi balik ke rumah aku tinggal semua apa yang dipesan oleh Nabi. Pada waktu tersebut dia keluar daripada rumah sambil menyeru pada waktu itu, melaung-laungkan, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Telah munafiklah Hanzalah, telah munafiklah Hanzalah. Hadis ini ada dicatatkan di dalam Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Bila kata demikian, masa dia berlari berjalan ini sambil sebut nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, bertemulah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan apa sebenarnya ceritanya, wahai Hanzalah. Hanzalah pun cerita perkara yang dilalui oleh. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau demikian samalah dengan aku. Aku pun begitu juga macam kamu. Mari kita menghadap Nabi SAW. Bila menghadap Nabi SAW, Nabi Muhammad menyatakan sa'atan fasa'atan, daripada masa ke semasa, wahai Hanzalah, tak salah kamu nak bergelak ketawa dengan anak isteri. Itu juga satu tuntutan, menghiburkan keluarga, menghiburkan anak, menghiburkan isteri, bergelak ketawa dengan keluarga. Itu adalah satu tuntutan yang juga kamu mesti laksanakan. Tapi kalau kamu mampu mengingati Allah sepanjang waktu, kamu mampu untuk ingat akhirat sepanjang waktu, kalau kamu boleh singkirkan segala keduniaan, la safahatil malaikah, nescaya malaikat mari bersalam dengan kamu. Hebatnya kamu ni. Erti tuan-tuan sekalian, bagaimana Hanzalah dia tak menuding pada orang lain. Dia tidak memandang orang lain. Dia tak kata orang lain ini munafik, orang lain ini perangainya buruk. Dia memandang pada dirinya sendiri, untuk meninjau dan untuk meneliti sebenarnya apa cacat cela yang ada pada dirinya pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, hantaranya apa tajuk topik perbincangan dalam ilmu tasawuf ialah hati manusia dari sudut kelakuan yang datang kepadanya. Hati manusia, kelakuan tu datang kepada hati. Kita nak belajar, nak mendalami. Inilah sebenarnya tajuk utama perbincangan ilmu tasawuf. Tuan-tuan sekalian, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menyebut dalam satu ucapan masyhur beliau. Beliau menyatakan satu tempat,
Al-qalbu mithlu at-ta'ir, kullama 'ala ba'da 'anil afat, wa kullama nazala ihtawshathu al-afat. Hati itu seperti burung yang terbang. Setiap kali burung ini terbang tinggi, ba'da 'anil afat, jauhlah ia daripada bala bencana. Dalam erti kata yang lain, kalau burung ini terbang tinggi, tidak ada anak panah yang boleh mengena kepada dia. Tidak ada tembakan yang tepat mengenainya. Dan tidak ada pada waktu itu, kalau dia terbang tinggi, perangkap-perangkap yang ingin memastikan dia masuk dalam perangkap tersebut selamat. Berbeza jika sekiranya nazala, dia turun ke permukaan muka bumi, ihtawshathul afat, tatkala itu datanglah bala bencana mengunjungi dirinya. Mungkin anak panah datang, mungkin tembakan datang, mungkin masuk dalam perangkap yang dipasang oleh orang lain. Apa yang dimaksudkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Ibnul Qayyim membuat suatu perbandingan. Hati seperti burung terbang. Kalau burung terbang ini terbang tinggi ke udara, dia selamat. Kalau dia terbang rendah ke permukaan muka bumi, dia berada dalam keadaan ancaman. Hati pun demikian. Kalau hati kita rapat ke permukaan muka bumi, kita mudah diperangkap, tuan-tuan sekalian. Kalau hati kita dikuasai dengan keduniaan, hati kita mudah masuk dalam perangkap. Bagaimana masuk dalam perangkap? Hati kita cepat tidak berpuas hati dengan orang lain. Hati kita cepat untuk bersungut dengan apa yang berlaku kepada diri kita. Hati kita pada waktu tersebut datang perasaan dengki, benci kepada orang yang lain. Sebab kita hampir kepada permukaan muka bumi. Kita duduk dalam aras keduniaan. Berbeza kalau kita terbang tinggi. Kita terbang tinggi ke akhirat. Bila kita terbang tinggi ke akhirat, pada waktu tersebut hitungan kita, apa yang kita dapat pada hari akhirat, apa yang kita perolehi pada hari akhirat. Bila kita berfikir demikian, perangkap yang dipasang di atas dunia ini payah untuk menangkap kita dan memerangkap kita. Panahan payah menimpa pada diri kita. Tembakan sukar untuk tepat mengenai diri kita, kerana kita telah terbang tinggi untuk menuju ke hari akhirat. Demikianlah kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Hukumnya, apa hukum kita belajar ilmu tasawuf? Hukumnya ialah fardu ain ke atas setiap yang berakal serta baligh. Bukan ilmu tasawuf saja, tuan-tuan sekalian. Tasawuf ni ilmu akhlak. Belajar akhlak fardu ain. Bukan sahaja kita mempelajari solat, mempelajari untuk membentuk hati, suatu kemestian untuk kita lahirkan hati kita bersih dan suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mesti belajar? Orang yang berakal, orang yang waras, dan juga orang yang telah baligh untuk mempelajari ilmu tasawuf dengan baik. Tempat ambilnya ialah daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana sebenarnya ambil ilmu tasawuf? Datangnya daripada Al-Quran, datangnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia akan membentangkan kepada kita hujah-hujah daripada Al-Quran, hujah-hujah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat ambil perhatian. Sebenarnya tasawuf dia datang daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Namanya ialah ilmu tasawuf. Seperti yang telah kita pelajari, yang telah kita sebut, dan disebut juga sebagai ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu penyucian jiwa, dan pelbagai lagi nama-nama yang lain. Insya-Allah kita akan lanjutkan perbincangan di dalam perbahasan bulan yang akan datang. Kita guna kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan sekalian. Yang saya guna ni sudah diubah daripada jawi lama yang telah dimodernkan untuk memudahkan para pembaca pada hari ini mengikuti perbahasan ilmu kitab-kitab ini dengan cara yang agak memudahkan. Berbeza dengan kitab jawi lama yang tidak ada paragraf, yang terus saja sambung-sambung, yang kita payah untuk tahu di mana noktahnya. Jadi kitab yang saya guna adalah dalam bahasa Rumi dan juga yang telah dipermudahkan daripada cara corak penulisan lama. Jadi mudah-mudahan kalau tuan-tuan ada ruang untuk mendapatkan kitab ini, bolehlah dapatkan di mana-mana perpustakaan. Saya kira banyak di tempat-tempat kita ini.
kita akan ikuti dalam pengajian yang akan datang, supaya kita boleh melakukan sedikit catatan dan juga boleh untuk mengambil manfaat daripada perbincangan kita, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja. Wa huwal muwaffiqu bis-shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu umurina. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya diminta untuk maklumkan di belakang sana ada sedikit ruang untuk membuat sumbangan infak fi sabilillah, disampaikan kepada yang berhak. Mudah